Assalamualaikum dan selamat petang. Anda menyaksikan News Update jam 13.30 hari waktu Malaysia. Bersama saya seorang pengguna beras Mihoda. Pandangan beras Pulau Rami Hodan. Ya, saya pernah dengar. Pada pendapat saya, syarikat ini tidak memasar produk mereka di seluruh Malaysia. Oleh sebab itu, agak sukar untuk saya mencari jenama beras rasa rian di pasaran. Mestinya produk ini merupakan satu produk daripada orang Islam sendiri dan semestinya dijamin halal daripada segi kualiti. Pendapat saya sebagai suri rumah keluarga, saya rasa harga beras rasa sayang sangat berpatutan dengan keadaan ekonomi sekarang. Pada pandangan saya sebagai seorang pengguna beras Mihoda yang dah agak lama ni, saya rasa beras ni biasanya berkualiti bagus. Saya Helmi Sufian bin Isam Suhaimi. Salam sejahtera saya ucapkan. Kilang Beras Mihoda Sedan Berhad ditubuhkan pada 12 Disember 1986. Syarikat ini merupakan syarikat Bumiputra Islam yang beroperasi di Pokok Sena, Kedah, Darul Aman. Di awal perniagaan, Kilang Beras Mihoda Sedan Berhad telah menjalankan kerja-kerja pemasaran dan pembekalan beras di sekitar kawasan tertentu sahaja. Memandangkan permintaan perkhidmatan pasaran berasnya tinggi, pihak syarikat mengambil inisiatif untuk lebih menitik beratkan aspek pengeluaran beras seperti kualiti, penampilan dan jaminan produk keluaran bagi memastikan ianya sentiasa mendapat sambutan dan permintaan daripada pelanggan di samping meluaskan lagi pasaran perniagaan di seluruh kawasan. Oleh itu, bersama-sama saya dalam meneruskan lagi, kita akan menyaksikan beberapa soalan kepada beberapa pelanggan berkenaan dengan isu-isu semasa syarikat Mihoda. Dengan itu, saya menjemput Encik Muhammad Izzuddin bin Azman untuk menjawab soalan yang pertama. Berdasarkan maklumat berita harian, industri padi Malaysia lemah berikutan ketinggalan dalam penghasilan variasi padi baharu berbanding negara pengeluar beras lain sehingga ianya menjejaskan keupayaan petani atau pesawat terpaksa memilih variasi yang bersesuaian mengikut keadaan ekosistem ladang mereka. Apakah pandangan anda dan langkah atau cadangan yang anda boleh ambil? Terima kasih Cik Sufian kerana bertanya berkaitan soalan tersebut. Padi Malaysia lemah disebabkan oleh ketinggalan dalam penghasilan variasi padi baru berbanding negara pengeluar beras lain kerana pada pandangan saya yang pertama disebabkan oleh kelemahan daripada kerajaan Malaysia yang kurang melakukan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D terhadap penghasilan variasi padi seperti padi untuk hasilkan beras pulut, beras basmati dan seumpamanya. Ini kerana Malaysia hanya menumpukan kepada beras putih biasa sahaja yang selalu orang ramai makan, tetapi beras seperti beras pulut dan lain-lain tidak ditumpukan yang lebih tinggi harganya dan boleh membantu petani Malaysia tingkatkan pendapatan mereka. Itu pandangan saya yang pertama. Pandangan saya yang kedua iaitu disebabkan oleh hanya kerajaan sahaja yang boleh meletakkan variasi padi yang boleh hasilkan beras. Jadi kerajaan kurang pengetahuan kerana kurang penglibatan dengan petani dan pengeluar yang mempunyai ladang padi untuk hasilkan beras. Jadi ini menyebabkan Malaysia ketinggalan dalam penghasilan variasi beras berbanding negara lain. Pandangan Cik Syukri yang pertama adalah kerajaan Malaysia perlu lebih lagi menggalakkan seperti Marudi bekerjasama lebih dalam lagi dalam penghasilan variasi padi bersama pihak pengelola beras yang mempunyai ladang padi, para petani dan pihak universiti bagi menyelesaikan masalah ketinggalan penghasilan variasi padi yang mana boleh membantu meningkatkan pendapatan para petani dan ekonomi Malaysia. Jadi pandangan kedua pula daripada Encik Syukri, mana cadangan beliau adalah Malaysia perlu mengkaji semula undang-undang terhadap penetapan variasi padi di Malaysia agar variasi padi Malaysia dapat dikembangkan di Malaysia. Terima kasih di atas pandangan dan langkah atau cadangan yang boleh diambil oleh Encik Izzuddin. Seterusnya, saya ingin menjemput Cik Nur Khalida untuk menjawab soalan yang kedua. Kerajaan telah mengalami sedikit masalah mengenai dasar 70-30 di mana sempadan negara harus ditutup disebabkan keadaan negara kita yang berhadapan dengan krisis virus iaitu COVID-19. Apakah langkah dan persediaan yang diambil oleh anda dalam mengatasi perkara sebegini? Silakan. Terima kasih kepada Encik Sufian bagi menjawab persoalan tersebut. Menurut Encik Supri di mana beliau adalah memantau segala pemasaran di syarikat beras Mihoda. Syarikat beras Mihoda tidak terlalu terjejas dengan dasar 70 nisbah 30 kerana krisis virus COVID-19. Syarikat beras Mihoda sememangnya memfokuskan pemasaran mereka di kawasan tempatan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Cik Nur Khalida di atas jawapan dan pandangan anda. Seterusnya, saya ingin menjemput Cik Bashira untuk menjawab soalan yang ketiga.
Isu penyeludupan beras di sempadan negara adalah satu isu yang panas yang harus dipandang serius apabila penyeludupan beras telah masuk ke negara kita. Adakah ianya mempengaruhi beras tempatan walaupun semasa pandemik COVID-19? Silakan Cik Bashira. Assalamualaikum. Terima kasih pada Encik Sufian. Okey, apa yang saya dapat simpulkan daripada penyeludupan beras ni? Apa itu penyeludupan beras? Okey, basically dia adalah beli pada harga murah dari negara luar seperti Thailand atau Vietnam dan bawa seluduk melalui lorong-lorong tikus di sempadan negara. Kemudian menjual kembali pada harga standard beras import yang lebih tinggi, iaitu sekitar RM2.60 sekilo ke atas. Ini adalah antara taktik yang diguna pakai oleh sedikit beras seluduk atau beras tidak sah dari luar negara. Sebelum COVID, banyak aktiviti penyeludupan berlaku kerana tiada ketulusan dan ketegasan di sempadan negara. Apabila beras seluduk masuk ke Malaysia, jadi benda ni akan menyebabkan sambutan beras tempatan tu kurang mendapat perhatian di kalangan rakyat Malaysia. Melalui penjualan secara haram ini juga, mereka mampu mengaut keuntungan yang besar. Menurut laporan sebuah portal online yang dapat dilihat, sekitar awal tahun ini, harga beras seluduk dari Thailand mencecah RM48 bagi satu pack 10 kg. So ini dia menunjukkan peningkatan sebanyak RM16 daripada harga biasa. So apa yang syarikat Mihoda ni buat, dia telah berbincang dengan Bernas untuk mengurangkan proses import dari luar negara untuk mengendalikan masalah itu. Saya harap jawapan saya mampu menjawab apa pertanyaan Encik Sufian tadi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan di atas pandangan Cik Bashira. Pihak pengurusan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tahap tertinggi untuk terus maju dan menjadikan kilang beras Mihoda Sdn Bhd setanding dengan lain-lain syarikat di Malaysia demi menyahut seruan kerajaan untuk mempertingkatkan Bumiputera dalam bidang perniagaan. Menjelang alaf baru ini, syarikat kilang beras Mihoda Sdn Bhd menjanjikan satu lonjakan baru yang lebih berdaya maju. Ini akan membawa pembaharuan yang lebih positif kepada semua. Akhir kata, kejayaan kita semua bergantung ke atas usaha-usaha berpandukan visi dan misi yang diajukan oleh pihak syarikat, komited terhadap nilai ini dan akan sentiasa mengorak langkah-langkah positif demi kejayaan yang berterusan. Sekian sahaja daripada update news. Jumpa lagi dan selamat tinggal.